Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tan Sri Speaker kerana bagi kesempatan ringkas ini kepada Jelebu untuk berbahas tentang isu GISP ini. Sebelum itu, Datuk Tan Sri Speaker, saya nak bawa makluman ataupun rekod untuk Dewan. Kita berbincang masalah yang dah begitu lama, Tan Sri Speaker. 30 tahun, 34 tahun. Untuk rekod Al-Arkam ditubuhkan pada tahun 1968. Diharam 16 tahun. 26 tahun selepas itu, tahun 1994. Kemudian pengikut Al-Arkam ini ataupun dia punya legasi Al-Arkam tubuh Rufaka pada tahun 2000 dan kita haram 6 tahun selepas itu, 2006. Dengan kesalahan dan juga perkara yang dilakukan seperti ketika waktu Al-Arkam ditubuh. Lepas tu Tan Sri Speaker, balu pada Asy'ari ni ataupun pelopor pada Al-Arkam tubuh pula yang diketuai dipresidenkan oleh Asy'ari waktu dia hidup tahun 2010 untuk menubuhkan GISB. Dan kita takmit tindakan selepas 2010, 16-14 tahun daripada sekarang baru kita timbul pada waktu bulan September yang lalu, dan dunia, negara digemparkan dengan begitu banyak perkara yang berkaitan dengan salah laku dan penekanan dan penindasan terhadap beberapa seksyen yang ada, pelanggaran seksyen yang ada oleh GISB. Saya nak tanya kepada pihak kerajaan, apakah yang telah menjadi satu SOP kepada Kementerian JAKIM dan sebagainya? Saya nak tanya, adakah kita tidak ada satu trigger sistem kita kepada mereka-mereka yang telah melakukan kesilapan sejak puluhan tahun dan kerajaan sudah mengharamkan beberapa perkara tapi masih boleh mewujudkan sistem yang sama. Mewujudkan sistem yang sama, model yang sama dan melakukan kesilapan yang sama. Saya nak bawa juga kepada rekod untuk Parlimen ini, Tan Sri Speaker. Sehingga Ogos 2024, GISB memegang aset yang dianggarkan lebih kurang 325 juta dengan 415 cawangan perniagaan di seluruh dalam dan luar negara. Dan berikut ada 25 syarikat di bawah GISB Holding seperti yang dilaporkan GISB Bakri dan banyak lagi lah, ada 25 syarikat. Saya nak tanya kepada pihak kerajaan, apakah tindakan kerajaan sekarang ini yang tentunya semua business model dengan izin ataupun semua perkara yang dilakukan oleh GISB ini melibatkan banyak perkara pelanggaran peraturan dan undang-undang, apakah tindakan kerajaan sekarang pada 25 syarikat yang ada, dan apakah tindakan kerajaan kepada operasi syarikat yang kita dikatakan tidak membayar cukai pendapatan, tidak membayar zakat dan sebagainya? Tentunya pelanggaran sudah berlaku. Kan itu, Tan Sri Speaker, sejak bulan September yang lalu apabila dia melibatkan 665 orang mangsa termasuk kanak-kanak dan sebagainya, semua ini memberikan satu kesan yang amat buruk kepada masyarakat yang ada pada hari ini. Sejak timbul kes ini, Tan Sri Speaker, 97 kes kesihatan yang melibatkan pelbagai kesalahan, dan daripada jumlah tersebut 12 kes kesihatan melibatkan 9 individu yang dituduh dengan 34 pertuduhan, yakni di bawah Seksyen 14A, Seksyen 31 dan 1A, Seksyen 14B, Seksyen 354 dan Seksyen 506 yang kesemuanya melibatkan soal-soal yang berkaitan kesalahan dengan kanak-kanak, Tan Sri Speaker. Jadi kan itu kerajaan sejak daripada dahulu, yang saya pada pemahaman kita ialah mengapa perkara ini boleh berkembang kerana pendoktrinan pemikiran masyarakat terhadap agenda ekstremis kepada beberapa perkara yang telah dilakukan oleh pelopor-pelopor GISB ataupun pelopor-pelopor kepada mereka yang melakukan pendekatan yang berkenaan. Saya nak bawa kepada Dewan Yang Mulia, kita ada pelbagai pendekatan. Kita ada pendekatan melalui daftar Tibet negara yang boleh dijadikan sebagai satu lagi option untuk mangsa-mangsa daripada GISB ini dan juga kepada masyarakat sebagai pilihan untuk pendidikan anak-anak. Dan kita juga ada program Hufaz yang telah diperkenalkan oleh Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri dalam sistem pendidikan awal kanak-kanak yang boleh dijadikan sebagai satu program pertama, pilihan pertama kepada masyarakat dan rakyat negara kita. Kalau dari segi ekonomi, kita nak kata pula oleh kerana kerajaan tidak mempunyai pilihan, dan ekonomi GISB Equan ni ataupun GISB Holding ni adalah merupakan satu pelopor ekonomi yang berjaya, kita juga ada pilihan ataupun kita ada pendekatan daripada beberapa resolusi yang dikemukakan di dalam Kongres Agenda Bumi Putra dan melibatkan pelbagai program, ratusan program
untuk melibatkan agenda ekonomi bumi putera. Kesemua ini, Tan Sri Speaker, akhirnya saya ingin mencadangkan kepada kerajaan bahawa beri peluang kepada pihak berkuasa untuk melaksanakan tugas dan penguatkuasaan mereka. Enough is enough. Dulu saya dah sebut soal tadika, Tan Sri Speaker, saya keluar sikit. Berapa banyak tadika kita yang tidak didaftarkan di bawah sistem pendidikan sebenar. Berapa banyak tadika kita yang masih mengamalkan pendoktrinan pemikiran kepada pelajar-pelajar seawal 5 tahun, 4 tahun. Dan saya nak minta kepada Tan Sri Speaker, kenapa Kementerian Pendidikan masih lagi tidak mengambil tindakan kepada tadika-tadika ini. Saya pernah bawa di dalam Dewan Undangan Negeri, Tan Sri Speaker, di Negeri Sembilan. Kita tak boleh ambil tindakan kerana ini di bawah bidang kuasa Kementerian Pendidikan. Dan kalau ini tak boleh kita lakukan, saya ingat kita dah bawa dalam perbincangan sejak tahun 2004, Tan Sri Speaker. Sekarang 2024, 20 tahun. Dan ini semua sudah, kalau Melayu panggil, dah tergantuk baru tergadah. Bila dia dah kono, Tan Sri Speaker, dah banyak dah mehebat bawah tu, dah beranak pinak, kita nak atasi cukup susah. Dan ini mesti once for all, Inas dengan izin, mesti kita ambil tindakan daripada sekarang. Jadi kerana itu, Tan Sri Speaker, saya mencadangkan di Dewan Yang Mulia ini, kita bagi sepenuhnya kepercayaan dan keyakinan pada pihak penguatkuasaan supaya tindakan undang-undang mesti dikenakan kepada mereka yang melanggar, yang mengeksploitasi manusia sejak daripada dulu lagi, Tan Sri Speaker. Yang kedua, Tan Sri Speaker, saya nak minta juga pihak JAKIM supaya lihat bagaimana soal akidah ini harus diperbetulkan. Kita mesti, ketua pengarah JAKIM yang baru, kita beri penuh kepercayaan supaya lebih agresif, lebih bertindak di luar tugas, di luar bidang tugas biasa, supaya lihat bagaimanakah penyelesaian bentuk jangka pendek dan jangka panjang boleh kita laksanakan bagi memperbetulkan segala bentuk penguasaan akidah dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, Tan Sri, agensi di bawah Kementerian Wanita. Nak landing ni, Speaker, last kali. Agensi bawah Kementerian Wanita mesti nak tengok balik wanita, khususnya kanak-kanak dan wanita. Dia kadang-kadang, Speaker, bila imam, bila ulul am, imam, ketua masyarakat, terutamanya bagi masyarakat Islam, bila kita buat sesuatu perkara yang melanggar moral, kadang-kadang mendapat sokongan daripada masyarakat. Dijadikan sebagai satu teladan dan contoh. Kan itu, Tan Sri Speaker, sekarang ini penganiayaan kepada kanak-kanak, seksual ataupun semua perkara yang berkaitan dengan kanak-kanak berleluasa dalam negara. Bukan saja kepada orang Melayu, malah kepada kaum dan bangsa yang lain. Kan itu kementerian yang terlibat harus melakukan sesuatu yang juga luar biasa supaya perkara ini tidak berlarutan dan tidak menjadi perbahasan oleh Parlimen Jelebu pada tempoh 15 tahun yang akan datang. Terima kasih.